العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam minggu ini kita masih lagi dipilih oleh Allah untuk dapat sama-sama kita mengikuti kembali bagi tafsir dan tadabbur kita untuk sambungan mengenai surah Luqman. Dan insya-Allah untuk malam ini kita akan menyentuh berkenaan dengan beberapa nasihat Luqmanul Hakim. Cuma untuk malam ni saya mungkin akan sentuh ayat 12 dan 13 sahaja, dua ayat, kerana banyak perkara yang kita nak kongsikan untuk pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ke-12 dan ayat ke-13. Yang kemudiannya nanti kita akan lanjutkan sambungan bagi ayat yang seterusnya. Jadi boleh buka mushaf masing-masing muka surat 412 dan kita akan baca daripada ayat 12 dan diikuti hingga ayat yang ke-13. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat dari ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Allah SWT berfirman dengan maksud dan mafhumnya. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman akan hikmah kebijaksanaan. Serta kami perintahkan kepada Luqman agar ia berkata kepada anaknya, bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya kepadamu. Dan sesiapa yang bersyukur, maka ganjaran daripada syukur itu akan diperolehi bagi dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal bagi Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala itu maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ke-13. Dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, semasa ia memberikan nasihat kepada anaknya itu, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah merupakan satu perbuatan kezaliman yang sangat besar. Baik, daripada ayat 12 dan ayat 13 yang saya bacakan ini, di mana kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita mengenai pesanan-pesanan dan nasihat-nasihat yang agung yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Di mana dalam pada ayat ke-12 dan 13 ada dua asas penting yang telah disebutkan oleh Luqman Al-Hakim. Yang pertama adalah Luqmanul Hakim menekankan kepada kita tentang soal kewajipan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana asas kepada sifat perhambaan kita sebagai hamba dan juga asas kepada keimanan dan juga asas kepada ketaatan
adalah dimulai dengan perbuatan dan amalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah asas bagi segala kebaikan dan asas bagi segala ketaatan. Dan yang keduanya, pesanan yang utama oleh Luqmanul Hakim adalah Luqman berpesan tentang kepentingan tauhid, tentang kepentingan iman dan ancaman serta larangan terhadap perbuatan syirik, kerana perkara yang paling besar, perkara yang dosa yang paling besar atau urusan dan perkara yang paling besar yang merugikan manusia dan yang paling besar dosanya ditanggung oleh manusia dan yang paling penting urusannya dalam kehidupan manusia adalah berkenaan dengan persoalan iman dan persoalan menjauhkan diri daripada perbuatan dan amalan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ini kita akan bincangkan tentang beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada dua pengajaran nasihat yang utama yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Sebelum tu kita nak kenal dulu siapa Luqman Al-Hakim dan kenapakah dia diberikan gelaran Al-Hakim, yang bijaksana. Para ulama mengatakan nama Luqman ini adalah Luqman bin Na'ur bin Nahur bin Tarah. Maknanya kalau kita tengok Tarah ni siapa? Hujung moyang kepada moyang Luqman ni namanya Tarah. Tarah ini adalah merupakan ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, atau gelaran lainnya Azar. Maknanya maknanya Luqmanul Hakim adalah merupakan zuriat yang datang daripada susu galuh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maknanya Luqman ini bukan calang orangnya, kerana ia datang daripada susu galuh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, daripada isteri Nabi yang banyaklah. Isteri Nabi Ibrahim ni ada 4, Sarah, Hajar, kemudian ada lagi 2 orang daripada isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikatakan bahawasanya isteri Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah daripada kalangan daripada kalangan orang yang berkulit hitam, ada juga daripada kalangan yang dikatakan di kalangan orang-orang yang datang daripada sebelah arah timur, ya. Jadi ada 4 orang, Sarah isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kita maklum. Kemudian Hajar merupakan isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga Qantura. Qantura ni dikatakan dia datang daripada keturunan Kanaan, ya, keturunan Kanaan, yang mana Nabi Ibrahim mengahwininya setelah kematian Sarah dan kematian Hajar, ya. Kemudian yang keempatnya isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam namanya Hajun. Ya, Hajun ini dikatakan ia adalah merupakan seorang yang daripada keturunan orang yang berkulit gelap. Ya. Jadi daripada situlah lahirnya susu galuh Luqman Al-Hakim. Ya. Luqman seorang yang berkulit hitam. Dikatakan dia daripada Habsyah. Ya, maknanya orang yang berkulit hitam, berambut kerinting, seorang yang soleh, pintar, bijaksana, memiliki hikmah yang Allah berikan padanya, orang yang rendah, memiliki bibir yang tebal, sebab macam orang negro kan, memiliki bibir yang tebal, tapak kaki yang besar, dan dia sangat kuat. Dan ada juga riwayat mengatakan beliau ini menjadi qadi, menjadi hakim pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud alaihissalam menjadi raja,
Maka Nabi Daud alaihissalam telah melantik Luqmanul Hakim menjadi hakim, menjadi qadi di zaman baginda Nabi Daud alaihissalam, ya, kerana kebijaksanaannya dan pengetahuannya, dan beliau juga adalah seorang yang bercakap benar, banyak berdiam daripada perkara yang tak bermanfaat. Beliau juga seorang pengembala kambing dan juga merupakan seorang tukang jahit dan juga dikatakan seorang tukang kayu. Beliau pernah menjadi hamba dan kemudiannya beliau telah dibebaskan. Ya, dan ada satu kisah yang masyhur tentang Luqman apabila raja di zamannya telah pun membelinya dan memerdekakannya dan menyukai Luqman ini, sehingga kan menyuruh Luqman supaya menyembelih seekor kambing, lalu bawa datang daripada kambing ini dua anggota organ kambing ini yang paling baik dan dua anggota kambing ini yang paling buruk. Maka Luqmanul Hakim kali pertama anggota yang paling baik dia bawa datang kepada sang raja itu akan hati kambing dan lidah kambing. Kemudian bila raja itu kata, okey sekarang ni bawa datang pula dua anggota yang paling tak baik, yang paling tak disukai daripada kambing ini, lalu dibawa datang kepada si raja ini, iaitu benda yang sama, hati dan juga lidah kambing itu. Lalu bila ditanya kepada Luqman, kenapakah bila aku suruh bawa datang yang baik, kamu bawa datang lidah dan hati, yang buruk pun kamu bawa datang lidah dan hati? Maka kata Luqmanul Hakim, kerana daripada dua anggota inilah menjadi baiknya seseorang, dan dari dua anggota inilah menjadi buruknya seseorang. Ya, jadi sebab itu, kerana kata Luqman, di hati manusia terletaknya iman. Ya, terletaknya iman. Di lidah manusia terletaknya Islam. Sebab itu, bila seseorang nak masuk Islam, dia kena mengucap syahadah. Dan ucapan syahadah itu mestilah diucapkan dengan lisannya, ya, dengan lidahnya. Maka ini menunjukkan asas kepada iman di dalam hati. Dan asas kepada Islam adalah pada lisannya. Maka di sini menunjukkan betapa pentingnya dua perkara ini. Kalau siapa yang nak memperelokkan keimanannya, dia perlu membersihkan hatinya. Dan sesiapa yang nak memperelokkan keislamannya, asasnya adalah dia perelokkan tutur katanya, ucapannya. Kerana Nabi SAW pun ada sebut, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna itu adalah orang lain selamat daripada kejahatan lidahnya dulu, Nabi kata. Kemudian kejahatan tangannya dan juga kejahatan anggotanya yang lain. Dan para sahabat minta maaf, dikatakan oleh para ulama ada 3 orang kulit hitam yang paling mulia di sisi Allah. Ya, yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Mahja, iaitu hamba kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada seorang hamba kulit hitam namanya Mahja. Yang ketiga adalah Luqmanul Hakim. Menunjukkan pada kita kulit luaran, rupa paras, anggota tubuh badan, ia tidak melambangkan nilai seseorang di sisi Allah. Tetapi yang menjadi nilai seseorang di sisi Allah, tinggi atau rendahnya dia, di mana tempatnya di sisi Allah, di mana kemuliaan karamah yang Allah beri kepadanya, adalah terletak kepada hatinya, imannya, amalannya. Sebab itulah dalam hadis juga baginda bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa paras kamu dan juga kepada harta kamu, tapi Allah memandang kepada hati kamu dan juga amalan kamu. Baik. Sekarang ni kita nak tengok berkenaan dengan tadabbur yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-12. Ya. Okey, yang pertama,
pengajaran yang boleh kita ambil adalah kefahaman terhadap agama dan beramal dengan ilmu adalah sebaik-baik kurniaan. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-12 yang kita bacakan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada kita ada satu anugerah yang Allah Taala berikan kepada Luqmanul Hakim, yang menjadikan Luqman itu berada pada satu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika nak dibandingkan dengan rupa parasnya dan juga susuk tubuhnya. Iaitu yang Allah kata dalam Quran, walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman itu apa dia? Hikmah. Sebab itu ulama mengatakan ada 5 benda yang paling agung dalam kurniaan Allah apabila Allah memberikan benda ini kepada kita. Jadi ingat, 5 perkara ni kalau Allah beri kepada kita, itu adalah kurniaan Allah yang sangat mulia dan agung. Pertama, iaitu Allah beri kepada kita sifat as-sabat. Pertama apa dia? Allah berikan pada kita sifat as-sabat. Apa itu as-sabat? As-sabat ni ataupun juga disebut al-yaqin. Lebih kuranglah al-yaqin atau as-sabat. Al-yaqin dan as-sabat ni maknanya yakin tu yakinlah, yakin yang sungguh-sungguh. Sabat ni maknanya ketetapan, yakin yang tetap. Antara kurniaan Allah yang paling agung bila Allah beri kat kita apa dia? Allah jadikan bila kita beriman, kita yakin di atas keimanan kita dan kita teguh di atas keimanan kita sehingga dunia, harta, wanita, apa-apa saja ujian, cubaan tak dapat menggugat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kurniaan yang besar, yang agung, yang mulia yang Allah beri kepada kita, yang sangat utama juga adalah Allah mengurniakan pada kita as-sidqu, iaitu jujur dan berkata benar serta membenarkan. As-sidqu ni maknanya apa? Cakap betul, cakap benar, jujur juga maknanya as-sidqu, dan as-sidqu juga maknanya kita membenarkan apa yang kita percaya. Ada setengah orang dia percaya tapi dia tak buat pun seperti apa yang dia percaya. Dia percaya ada syurga tapi dia tak beramal pun. Dia percaya ada neraka tapi dia masih berdosa. Dia percaya tentang pahala itu, ganjaran itu tapi dia tak amalkan. Jadi ini terkeluar daripada makna as-sidqu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kurniaan Allah yang besar yang Allah beri pada kita adalah istiqamah, iaitu kekal berterusan di dalam melakukan ketaatan atau kekal dalam keimanan, kekal dalam kebaikan. Itu juga adalah anugerah yang sangat utama. Sehingga kan para ulama mengatakan afdalul karamah al-istiqamah. Sebaik-baik karamah, kemuliaan yang Allah beri kepada kita adalah merupakan istiqamah. Ini adalah kurniaan yang ketiga yang amat utama yang Allah berikan. Yang keempat, antara keutamaan yang besar anugerahnya yang Allah berikan kepada kita daripada sifat ini adalah Allah mengurniakan pada kita iaitu sifat al-iffah. Al-iffah. Apa itu makna al-iffah? Al-iffah ni maknanya Allah memelihara diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Atau juga disebut al-wara'. Ya, al-wara'. Setengah ulama sebut al-iffah, setengah ulama sebut al-wara'.
Al-wara' ni maknanya kita berhati-hati daripada mengerjakan benda yang harus sehingga membawa kepada yang haram, ya, atau Allah pelihara kita daripada sumber yang haram, daripada maksiat, daripada apa-apa saja yang mendekatkan kita pada perkara yang haram, maka ini antara anugerah yang sangat besar. Dan yang terakhir, yang kelima, yang amat besar, Allah berikan kepada kita yang disebut sebagai al-hikmah. Ya, disebut sebagai al-hikmah, seperti mana yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada Luqman Al-Hakim. Okey, sekarang ni kita nak tengok apa makna hikmah ni. Ya, anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada Saidina Luqman ini. Maka ulama mengatakan hikmah itu maknanya seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, dia ada banyak makna, ya. Hikmah ni dia memiliki banyak makna. Yang pertama, hikmah itu maknanya adalah kefahaman. Kefahaman yang benar atau kefahaman yang mendalam. Jadi antara kurniaan Allah yang Allah beri kepada Saidina Luqman ini adalah bila Allah bagi kepadanya kefahaman terhadap agama yang begitu mendalam, sehingga kan dia boleh faham apa yang orang lain tak mampu faham seperti kefahaman dia. Ini dinamakan sebagai hikmah. Yang kedua, ulama mengatakan makna hikmah itu adalah membenarkan kebenaran dengan ilmu. Maknanya bila dia ada ilmu, dia amalkan ilmunya. Itu juga makna hikmah. Sebab ramai orang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, tapi dia tak mengamalkan ilmu dan pengetahuan dia. Ya, maka ini menunjukkan pada kita, iaitu orang yang tidak mendapat hikmah daripada Allah. Sebab Allah kata dalam Quran, "Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira." Sesiapa yang Allah berikan kepadanya hikmah, maka dia telah mendapat anugerah yang sangat banyak. Ya, yang sangat banyak. Kemudian yang seterusnya, hikmah juga maknanya adalah bertafakur dan mengambil iktibar. Apa makna hikmah? Yang sifat yang Allah bagi kepada Luqman ini, iaitu dia suka untuk merenungkan, bertafakur, bermuhasabah, mengambil pengajaran, mengambil iktibar daripada apa yang telah pun disampaikan oleh daripada ayat-ayat Allah, daripada kebesaran Allah, daripada Al-Quran, daripada mukjizat dan sebagainya, ataupun daripada musibah. Orang yang selalu berfikir, ambil pengajaran, ambil renungan, ambil keinsafan, mereka yang Allah bagi hati yang seperti ini, fikiran yang seperti ini, maka mereka itu adalah golongan orang-orang yang mendapat hikmah. Kalau kita baca dalam Quran, biasanya golongan ini disebut sebagai ulul albab. Maknanya mereka yang diberikan cahaya, ya, cahaya kepada hati mereka itu. Baik. Jadi sebab tu saya kata tadi, pengajaran yang pertama yang penting adalah bila kita belajar tentang agama, bukan sekadar kita belajar, tapi kita faham apa yang kita belajar. Ada orang belajar agama, tapi Allah tak bagi dia faham terhadap ilmu yang dia pelajari. Maknanya dia tak dapat hikmah. Yang kedua, ada orang belajar, banyak guru dia belajar. Beratus barangkali, berpuluh barangkali, beribu barangkali, tapi Allah tak bagi hikmah kat dia. Apa hikmah tu? Dia mengamalkan, dia praktis, dia buat apa yang dia pelajari. Jadi siapa yang buat apa yang dia belajar, dia amalkan apa yang dia belajar,
dan dia faham apa yang dia belajar, dia yakin apa yang dia belajar dan juga dia berada di atas petunjuk Allah, kebenaran, di atas apa yang dia belajar tu dia boleh bezakan antara baik dan buruk, benar dan salah, petunjuk dan kesesatan. Itu maknanya dia dapat hikmah daripada Allah. Tapi kalau dia belajar pun dia boleh sesat. Kalau dia belajar pun dia masih buat kemungkaran dan maksiat, maknanya dia tidak mendapat hikmah daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kepadanya kebaikan yang banyak, maka Allah akan berikan kepadanya kefahaman agama. Jadi sebab itu, kalau Allah nak bagi kepada kita banyak kurniaan daripadanya, bukan Allah bagi kita banyak ilmu saja, tapi Allah bagi kita faham akan semua ilmu yang kita pelajari. Bagaimana tanda kita faham? Iaitu kita boleh bezakan. Dengan ilmu tu kita boleh bezakan baik dan buruk, taat dan maksiat, hidayah dan kesesatan. Boleh bezakan orang yang saleh, orang yang tidak saleh. Boleh bezakan bisikan malaikat, bisikan syaitan, bisikan nafsu. Dia boleh bezakan. Ya. Jadi ini adalah bukti hikmah, ya, bukti kefahaman terhadap agama. Yang kedua, kita lihat antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ke-12 ini adalah kewajipan bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala. Antara orang yang Allah nak berikan hikmah kepada mereka, sebelum Allah anugerahkan hikmah itu kepada Luqman, Luqman mengajar kita bagaimana untuk kita menjadi mereka yang mendapat hikmah. Asasnya syukur. Sebab itu pengajaran yang kita ambil, syukur adalah asas kepada ketaatan. Seseorang itu takkan mampu taat kepada Allah kalau dia belum menjadi hamba yang bersyukur. Kalau dia menjadi hamba yang bersyukur, syukur itu, sifat syukur itu akan mempermudahkan baginya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebabkan kan itu, kalau orang tanya kita, "Ustaz, kenapa saya susah nak sembahyang malam? Kenapa saya susah nak baca Quran? Kenapa saya susah nak buat kebaikan, nak kerjakan ketaatan, dan apa sahaja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sulit? Kenapa sukar? Kenapa payah?" Jawapannya, cuba kita muhasabah, kita ni hamba yang bersyukur ataupun tidak. Kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, semua ibadah menjadi ringan bagi kita. Dan semua ibadah akan menjadi seronok bagi kita. Sebab tu kita tengok kan, Aisyah radhiyallahu, Sayyidatina Aisyah dia cerita pada kita bagaimana solat malam Nabi SAW. Nabi SAW solat malam sampai bengkak kaki Nabi SAW. Sampai pecah tumit kaki Nabi SAW. Kenapa? Sampai pecah kaki, sampai pecah tumit Nabi. Kenapa Nabi tak sakit? Kenapa Nabi tak penat? Kenapa Nabi tak letih? Nabi SAW jawab pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Afala akunu abdan syakura." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, salahkah aku berbuat seperti ini ibadatku kerana aku nak jadi hamba yang bersyukur?" Sebab itu, muslimin muslimat, kalau kita ni benar-benar hamba bersyukur, kita bandingkan nikmat yang Allah bagi kepada kita dengan ketaatan yang kita kerjakan kepada Allah, kita akan rasa sikitnya amalan kita, hinanya amalan kita.
Ya, jika nak dibandingkan dengan nyawa yang Allah bagi, sihat yang Allah bagi, hidayah yang Allah bagi, iman yang Allah bagi, Islam yang Allah bagi, dan macam-macam lah nikmat yang kita nampak atau nikmat yang kita tak nampak, banyak lagi. Maka disebabkan kerana itu, asas kepada kita nak enjoy dalam ibadat, tak rasa malas dalam ibadat, rasa seronok, rasa rajin, rasa bersemangat, kita kena menjadi hamba yang bersyukur. Kerana bukan sekadar dia asas kepada ketaatan, maka ulama kata dia tanda kesempurnaan iman. Nak tahu sempurna iman atau tidak pada diri seseorang itu terletak kepada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila kita sebut tentang syukur, apa itu syukur? Kita nak kena faham sebab kita nak ambil pengajaran di sini. Syukur secara mudahnya kata para ulama adalah membalas sesuatu kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Nah, itu dari segi bahasa lah. Dari segi mudahnya, syukur tu kita membalas sesuatu kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Al-mujazah. Maknanya bila Allah bagi kat kita nikmat, bukan Allah Ta'ala bagi itu untuk kita guna secara percuma. Bukan Allah Ta'ala bagi itu untuk kita rasa nikmat tu kita punya. Tapi Allah bila anugerahkan pada kita nikmat, Allah menyuruh kita gunakan nikmat itu untuk kebaikan. Redha Allah, mematuhi perintah Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan menyebarkan kebaikan dengan nikmat tadi supaya kita dapat memberikan yang terbaik daripada apa yang kita perolehi. Itulah dari segi mudahnya tentang syukur. Tetapi Imam Al-Ghazali rahimahullah ada menyebutkan 5 asas kepada syukur. Sebab tadi Luqman pesan kepada kita nak dapat hikmah, syukur. Nak jadi hamba Allah yang terpilih, syukur. Ini asas dia. Kerana orang yang tak bersyukur, dia tidak mengenal Allah. Orang yang tak bersyukur, dia tidak mengagungkan Allah dalam diri dia. Orang yang tidak bersyukur, dia adalah orang yang disebut sebagai jauh dirinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebabkan kan itu ada 5 asas yang disebutkan. Pertama kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, syukur itu adalah kita yakin. Kita yakin dan kita iktiraf nikmat ini semata-mata datang daripada Allah, bukan dari selain Allah. Itu yang pertama. Kalau kita nak tahu kita bersyukur ke tak, pertama sekali kita yakin. Yakin yang tak ada keraguan, yakin yang tak ada sangkaan, bahawasanya nikmat yang kita kecapi itu datang daripada Allah. Bukan makhluk yang bagi kat kita. Bukan makhluk yang menjadi kepercayaan kita yang nikmat tu daripadanya. Tapi semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Cara kita bersyukur tu, kita yakin nikmat tu daripada Allah. Allah lah pemberi nikmat itu. Dan kita yakin bahawasanya hanya Allah Ta'ala lah Tuhan yang memberikan dan mengurniakan pada kita akan segala kenikmatan. Yang kedua, mengingati. Tanda syukur bukan sekadar kita yakin Allah yang bagi rezeki ni kat saya. Kita iktiraf rezeki ini Allah yang punya, Allah bagi pinjam. Bukan sekadar itu. Tapi kita kena ingat. Kita kena ingat kepada Allah yang beri rezeki tu. Kalau kita dapat nikmat, lepas dapat nikmat je, kita lupa kepada Tuhan yang memberi nikmat tu. Maknanya kita dah gagal menunaikan rukun syukur.
Ini rukun syukur. Macam mak ayah kita besarkan kita, jaga kita, tiba-tiba bila kita dah dapat semua kemudahan daripada hasil titik peluh mereka, kesenangan, kita lupakan mak ayah kita. Sebab tu nanti kita tengok Luqman kata, lepas Luqman pesan kita syukur pada Allah, Luqman pesan kita supaya syukur pada mak ayah. Sebab Luqmanul Hakim nak bagi tahu tanda orang yang bersyukur, pertama syukur daripada Allah dulu. Tanda yang kedua, kalau disyukur pada hak Allah, disyukur pada Allah dulu. Syukur pada Allah tu maknanya dia syukur pada hak Allah. Kalau tanda dia bersyukur pada hak manusia, dia kena bersyukur pada mak ayah dia dulu. Nah, ni nantilah kita akan bincangkan nanti. Ya, cuma nak sebut kat sini, tanda syukur, rukun syukur kedua, kita ingat, sentiasa ingat. Setiap kali kita kecapi nikmat tu, kita ingat, oh Allah yang bagi. Setiap kali kita guna nikmat tu, oh Allah yang bagi. Maknanya kita tak leka, kita tak lupa, kita tak lalai, kita tak alpa. Itu tanda rukun kedua. Yang ketiga, iaitu kita memuji dan menyebut kepujian kepada Tuhan yang memberikan nikmat, ini Allah Ta'ala. Bukan sekadar ingat, kita kena puji. Sebab tu Allah kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kamu, hendaklah kamu menyebutkannya. Maknanya bila kita dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita menyebutkannya. Maknanya kita memuji Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut akannya, ya, untuk menunjukkan tentang kita memujinya, kita menyandarkan nikmat tu kepadanya, dan kita menunjukkan tanda ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menggunakan nikmat itu untuk memenuhi perintahnya dan keredaannya. Rukun yang keempat bagi syukur itu apabila kita gunakan nikmat tadi untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk menjadi hamba yang terbaik, mendapatkan redanya, dan juga untuk kita memenuhi atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, menjauhi daripada menggunakan nikmat itu yang boleh membawa kepada keingkaran atau kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 5 asas kepada rukun syukur itu. Okey, sekarang ni kita nak tengok pengajaran yang ketiga pesanan Luqman Al-Hakim. Iaitu di hujung ayat 12 Luqman kata, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya dan Allah Ta'ala itu maha terpuji. Jadi dekat sini Luqman Al-Hakim memberi amaran, memberikan peringatan kepada anak-anaknya dan pada kita supaya jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Setelah Luqman mengajak kita bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah, Luqman ingatkan kita jangan kufur nikmat. Bila kita sebut, ni pengajaran dia, kufur terhadap nikmat Allah adalah pintu dan jalan yang membawa kepada kekufuran iman dan keingkaran. Sebab tu kita kena faham kenapa orang tu boleh jadi kafir, kenapa orang itu boleh jadi kufur, kenapa orang tu boleh jadi zalim, kenapa orang itu boleh jadi fasik, kenapa orang itu boleh jadi ingkar dan melampaui batas. Kalau kita tengok, yang mendorong dia ke arah jalan tersebut adalah asas pintu utamanya kerana dia kufur terhadap nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok Firaun.
Firaun kufur terhadap nikmat kesihatan. Dia tak pernah sakit. Kufur di atas nikmat kekuasaan, kerajaan yang Allah bagi pada dia, sehingga menyebabkan dia mengaku dirinya Tuhan. Qarun kufur terhadap nikmat kekayaan yang begitu banyak Allah Ta'ala bagi, bergedung-gedung kekayaan dia. Dia kufur atas nikmat kekayaan, dia jadi kafir. Begitulah Abu Jahal, begitulah Abu Lahab. Mereka menjadi kafir disebabkan kerana mereka kufur di atas nikmat anak pinak yang ramai Allah bagi kat mereka, menjadi pembesar Quraisy, ya, yang Allah beri kepada mereka, dan bermacam-macam lagi nikmat-nikmat yang lain yang telah Allah Ta'ala kurniakan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, banyak kali Allah ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat apakah lagi yang kamu dustakan? Nampak? Allah guna perkataan dusta. Maknanya Allah Ta'ala tanya, nikmat apakah yang kamu dustakan? Maknanya bila kamu dapat nikmat itu, lalu kamu mengkufurinya, kamu kufur dan menyalahgunakan nikmat itu, ia menyebabkan kamu menjadi orang yang mendustakan agama Allah. Mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan kitab Allah, berpunca daripada dia kufur terhadap nikmat anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, sekarang kita nak tengok pula jenis kufur nikmat. Tadi kita dah bicara tentang syukur. Sekarang ni kita nak tengok tentang jenis kufur nikmat. Yang pertama, menyandarkan nikmat itu pada dirinya atau kepada makhluk selain Allah. Ni kufur nikmat. Oh, kejayaan ni sebab saya. Ni yang Firaun cakap. Ya, saya ni semua ni, kejayaan ini, kekuasaan ini adalah datang daripada kehebatan dirinya. Ujub, angkuh, sombong. Ini orang yang menyandarkan nikmat itu kepada dirinya atau kepada sesiapa selain daripada Allah. Yang kedua, bergantung dan berharap yang ia memperoleh nikmat itu daripada makhluk. Oh, saya kaya kerana si fulan bin fulan ni. Oh, saya sembuh kerana si fulan bin fulan ini. Oh, saya menjadi berjaya kerana si fulan bin fulan ni. Langsung tidak ada dia menyandarkan hal itu kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi maknanya dekat sini bahaya kalau dari sudut kepercayaan dan keyakinan dia begitu. Ya, dia mendapat itu, mendapat ini, kesenangan itu, kesenangan ini, nikmat itu, nikmat ini kerana fulan bin fulan. Ya, atau dia bergantung. Hidup dia tu, dia kata, saya ni hanya bergantung pada orang itu. Hidup dan mati saya, senang dan susah saya. Ini adalah perkataan-perkataan yang amat bahaya. Ya, yang mana dia boleh mendorong seseorang tu kepada kufur nikmat dan akhirnya menjatuhkan dia kepada kufur dan kekafiran. Ya, yang seterusnya adalah taat dan patuh pada selain Allah. Kufur nikmat ini juga bila kita guna nikmat Allah itu untuk kita taat pada selain Allah, taat kepada nafsu, taat kepada syaitan dan iblis, taat kepada manusia yang mengajak kepada kemungkaran, ya, kezaliman. Kita sanggup mentaatinya walaupun menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga termasuk di antara perbuatan kufur nikmah. Yang keempat, melupakan pemberi nikmat dan mengingkari perintahnya. Termasuk di antara kufur nikmat itu adalah bila kita dapat je nikmat, kita lupakan Allah. Kita lupakan perintahnya. Kita lupakan suruhannya. Kita lupakan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkannya kepada kita.
Maka ini juga menunjukkan orang yang telah jatuh kepada perbuatan kufur nikmat. Kemudian yang kelima, menggunakan nikmat untuk berbuat kufur dan berbuat dosa serta melanggari perintah Allah Ta'ala. Ini juga termasuk perbuatan kufur nikmat. Tadi dia lupakan Allah, dia lupakan perintah Allah, dia lekakan suruhan Allah dan sebagainya. Kali ini pula dia guna nikmat itu untuk lawan Allah. Ya, mengingkari, mendustakan, kufur, ya, menyakiti Rasul, tidak beriman, mengambil hak orang dan sebagainya, maka ini juga kufur nikmat. Yang keenam, termasuk kufur nikmat juga yang disebut oleh para ulama, meremehkan setiap kurniaan nikmat Allah, sama ada sedikit ataupun banyak. Ini juga kufur nikmat. Bila Allah Ta'ala bagi rezeki sikit, Allah sikitnya Tuhan bagi, sikitnya Allah Ta'ala bagi, dia hina rezeki itu. Ya, dia tak bersyukur. Sedangkan Nabi dah ajar kita, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Siapa yang tak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, dia juga tak akan bersyukur dengan nikmat yang banyak. Sebab tu tanda kufur nikmat, bila Allah bagi nikmat kat dia sikit, dia komplain kata Allah Ta'ala bagi sikit. Bila Allah bagi kat dia banyak, dia kata tak cukup banyak, dia nak lagi banyak. Ini kalau ada pada jiwa seseorang di kalangan kita, wal'iyadzubillah, kita minta lindung, maka itu tanda adanya sifat kufur nikmat. Sebab orang yang kufur nikmat, dia tidak akan pernah berpuas hati dengan pemberian Allah. Sedangkan sifat orang beriman, Allah kurniakan padanya kekayaan jiwa. Macam mana kekayaan jiwa tu? Dia sentiasa rasa berpuas hati dan rasa redha dengan apa yang Allah beri kepadanya, sama ada sedikit ataupun banyak. Sebab dia yakin dunia ni hanya sementara. Yang dia lebih harapkan adalah kurniaan Allah Ta'ala untuknya di hari akhirat. Kerana itu yang lebih banyak dan itu yang lebih kekal. Yang seterusnya, yang ketujuh, mencintai nikmat lebih daripada pemberi nikmat. Ini pun tanda ciri-ciri kufur nikmat. Ada sebahagian orang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Sebahagian manusia itu menyembah Allah Ta'ala kerana harf. Apa itu harf? Kerana tujuan dia adalah dia menginginkan nikmat Allah itu. Dia sembah Allah tu bukan ikhlas untuk Allah, tapi dia sembah Allah Ta'ala itu kerana dia menginginkan, ya, dia menginginkan sesuatu di sebalik kurniaan Allah tadi. Dia lebih cintakan nikmat itu daripada Allah itu. Ya, bila Allah bagi kat dia dunia, dia lebih sayangkan dunia daripada mencintai Allah. Ya, ini yang Allah Ta'ala kata orang yang menukar. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Mereka yang tukarkan nikmat Allah dengan kekufuran. Mereka yang menjual hidayah Allah dengan kesesatan. Kenapa? Bila dia cintakan nikmat itu lebih daripada Tuhannya yang memberikan nikmat, maka ia boleh membawa kecintaan kepada nikmat itu, boleh membawa dia jatuh kepada menjual hidayah, menjual iman, ya, menjual kebaikan untuk kemungkaran dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ke-8, iaitu kufur nikmat itu adalah mendustakan nikmat Allah. Apa makna mendustakan nikmat Allah? Yakni tidak berharap, tidak mengharapkan kurniaan Allah. Maksud kat sini, nikmat Allah bukan nikmat dunia, tapi ganjaran pahala Allah, ganjaran syurga Allah. Ini pun orang yang kufur nikmat. Bila dia hanya menginginkan nikmat duniawi, tapi dia tidak mengharapkan
dan tidak bahkan mendustakan nikmat ukhrawi. Ini juga kufur nikmat. Dia nak Allah bagi dia kaya, tapi dia tak nak Allah bagi dia sifat pemurah. Dia nak Allah bagi dia sihat, tapi dia tak nak gunakan sihat untuk taat. Dia nak Allah Ta'ala bagi kepada dia orang kata apa, kekuasaan, tapi dia tak nak menjadi hamba yang tawaduk. Jadi nilai-nilai akhirat itu dia tak mengharapkan daripada Allah, dia hanya mengharapkan nilai-nilai duniawi. Ini juga orang yang memiliki sifat kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Dan pengajaran yang keempat daripada ayat ke-12 ni yang dipesankan oleh Luqman. Luqman mengingatkan pada kita tentang Allah Ta'ala Maha Suci daripada memerlukan atau berhajatkan kepada amalan dan pujian hamba-hambanya. Sebab itulah Luqman pesan, kalau kamu tak bersyukur pada Allah, kalau kamu tak menyembah Allah, kalau kamu tak puji Allah, kalau kamu tetap mengingkari perintah Allah, dia tidak mengurangkan kebesaran Allah sedikit pun. Kalau kamu puji Allah ke, kalau kamu taat pada Allah, dia pun, ketaatan itu pun tidak akan orang kata apa, menambahkan kemuliaan Allah sedikit pun. Sebab Allah Ta'ala tu dah sempurna, maha sempurna terpujinya, maha sempurna berdirinya ia dengan sendirinya tanpa perlu bergantung pada apa-apa. Ini yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi daripada baginda Nabi SAW, di mana baginda bersabda, kalau seluruh anak Adam daripada zaman Nabi Adam sampai qiyamah, Nabi kata, taat kepada Allah, semuanya beriman, tak ada yang melanggari perintah Allah, tidak ada yang ingkar pada Allah, maka dia tidak akan menambahkan keagungan Allah, kebesaran Allah sedikit pun. Dan kalau seluruh anak Adam daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat tak beriman, kufur, ingkar, buat maksiat, derhaka kepada Allah, zalim, maka dia tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah, ketinggian Allah, kebesaran Allah. Sebaliknya Luqman bagi tahu, dia tak ada apa-apa kekurangan dan tidak ada apa-apa penambahan bagi Allah, tapi yang kurangnya kita. Kalau kita taat pada Allah, syukur pada Allah, itu kelebihan untuk kita sendiri. Kita sendiri yang akan mendapat ganjarannya, kelebihannya, kurniaannya daripada Allah. Seolah-olah Luqman nak sampaikan pada kita, yang memerlukan, yang berhajatkan kepada kebaikan itu kita. Yang berhajatkan, yang memerlukan kepada ketaatan itu kita. Kebaikan itu kita. Ibadat itu yang berhajatkan kita. Kerana dengan ibadat, ketaatan dan sebagainya, inilah yang boleh membawa kita untuk meraih rahmat, kasih sayang, redha dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala serta keampunannya. Di siapa yang tak bersyukur, ruginya bukan pada Allah, ruginya adalah pada dirinya sendiri, maka dia akan menanggung dosanya, dia akan menanggung siksaan Allah dan dia akan menanggung azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok pada ayat yang ke-13. Pada ayat yang ke-13, di mana Luqman berpesan kepada anaknya, anak lelakinya, libnihi, ya. Disebutkan Luqman berpesan kepada anak lelakinya. Ya, kerana Luqman ini dia ada seorang anak lelaki namanya Tharan. Ya, nama anaknya Tharan, ya. Ini nama-nama dulu memang peliklah, nama orang-orang dulu kan. Jadi dia sayang kepada anak dia, dia kasih kepada anak dia, dia cinta kepada anak dia. Jadi apa pengajaran yang boleh kita ambil dekat sini? Iaitu
kewajipan memberikan penekanan tentang nilai iman dan tauhid sebagai asas awal kepada pendidikan. Maknanya nak bagi tahu kepada kita, Luqman nak mengajari kita asas pendidikan pertama yang perlu kita didik anak kita, pasangan kita, keluarga kita, zuriat kita, keturunan kita adalah menerapkan nilai iman di dalam jiwa mereka, hati mereka, supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, beriman dengan penuh keyakinan pada semua rukun-rukun iman. Ini asas. Ya, asas yang pertama, kita kena bina hati dulu. Barulah anggota yang lain akan jadi baik. Tapi nak menghidupkan hati, hati tak boleh hidup dengan sendirinya. Hati hanya dapat dihidupkan dan dinyawakan dengan iman yang benar. Dengan iman yang benar. Cara nak bagi hati hidup dan cara nak menyuluh iman adalah dengan mengenal Allah. Sebab tu kata para ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama, perkara pertama dalam hidup kita, kita kena kenal Allah, Tuhan yang ciptakan kita. Contoh, saya bagi kefahaman mudah. Seorang anak, bila dia membesar, benda pertama dia kenal siapa? Allah bagi benda pertama dia kenal mak ayah dia. Dia lahir-lahir, dia tak boleh celik mata, dia tak nampak lagi mak ayah dia. Tapi bila dia dah boleh tengok, dia dah boleh dengar, benda yang pertama Allah Ta'ala bagi seorang anak itu adalah mengenali ibu bapanya. Mengenali ibu bapanya. Allah didik kita. Sebagai anak, mula-mula sekali yang kamu kena kenal adalah mak ayah kamu. Sebab tu, perkataan yang pertama, bayi, anak kecil yang dia akan sebut, yang tak ada sebutan itu yang membanggakan mak ayahnya apabila dia panggil ayah atau dia panggil ibu. Ini didikan Allah secara fitrah. Jadi antara fitrah yang penting adalah kalau kita nak hidup di atas fitrah, nak membina keluarga di atas fitrah, membina keluarga di atas dasar syukur kita kepada Allah. Cara kita bersyukur kepada Allah dengan Allah bagi kepada kita anak, dengan Allah bagi kepada kita keluarga, adalah kita ajar anak dan keluarga kita mengenal Allah. Bila kenal Allah, barulah menyalanya iman. Sebab Allah kata dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenallah tiada Tuhan melainkan Allah. Baru akan suburnya atau baru akan wujudnya iman di dalam jiwa manusia. Jadi ini yang perkara pertama. Sebab tu kata seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata, kami para sahabat Nabi, perkara pertama yang kami ajak anak-anak kami adalah mengenal Allah. Dan perkara kedua kami mengajar mereka adalah mengenal para Nabi. Sebab itu ada dalam satu riwayat menyebutkan, adibu auladakum ala thalatha khisal. Didiklah anak kamu di atas 3 perkara. Pertama, iaitu hubbi nabiyyikum wa ali baitihi wa qiraatil Quran. Yang pertama adalah sayang kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, sayang kepada orang-orang yang saleh daripada keluarga nabi, sahabat nabi, dan yang ketiga adalah membaca Quran, yakni mengenal kitab Allah Subhanahu wa taala. Kerana cara kita nak kenal Allah adalah melalui kita mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal Rasulullah, kita kena mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nak kenal orang soleh, kita kena baca kisah mereka dan kita kena baca kehidupan mereka. Maka 3 benda ini menjadi asas.
Ya, mengenal Allah, mengenal Nabi dan Rasul, dan meneladani daripada kalangan orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul dan di kalangan orang-orang yang soleh. Ya. Okey. Perkara yang kedua, pengajaran kedua daripada ayat 13 yang boleh kita ambil di sini, iaitu menjauhi perbuatan syirik yang merosakkan hati dan kehidupan. Bagaimana nak menunjukkan benda yang menjadikan seluruh hidup kita tak bernilai bila kita tak kenal Allah, atau kita salah dalam mengenali Allah. Salah dalam mengenali Allah ni iaitu orang yang syirik kerana dia mendakwa adanya Tuhan yang lain yang disekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang syirik, apa makna syirik? Syirik maknanya menyengutukan, iaitu kita menjadikan bagi selain Allah adanya Tuhan yang memiliki sifat seperti Tuhan, zat seperti Tuhan, kuasa seperti Tuhan dan sebagainya. Ya, maka ini adalah perbuatan syirik, dan syirik disifatkan oleh Luqman dalam ayat ke-13 ni adalah dosa yang paling besar, la zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Di perkara yang ketiga yang Luqman pesankan pada kita, iaitu dosa yang paling besar. Maknanya pentingnya kita ajar anak kita mengenali dosa-dosa dan pahala-pahala. Jadi selepas kita ajar anak kita kenal Allah, dan seterusnya kita bincangkan tadi, yang kedua, kita ajar anak kita supaya tahu dan faham perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, merosakkan iman, mengeluarkan diri daripada agama Allah. Dan yang ketiga, Luqman pesan pada kita supaya ajar keluarga kita, didik ahli keluarga kita supaya mengenal pahala dan dosa. Pahala dan dosa. Antara yang ditekankan oleh Luqman dekat sini adalah mengenai dosa besar terlebih dahulu yang perlu dikenal, dan kepala bagi dosa besar adalah syirik kepada Allah, kerana dia membatalkan iman, mengeluarkan orang daripada Islam, mengeluarkan seseorang tu daripada Islam. Maka ini adalah merupakan kerugian yang terbesar dalam kehidupan manusia. Jadi siapa yang tak didik anak dia kenal dosa dan pahala, kenal hak Allah, kenal larangan Allah, kenal perintah Allah, kenal larangan Allah Ta'ala dan sebagainya, maka dia menjadi orang-orang yang termasuk dalam kerugian yang besar. Ya, kerugian dalam mendidik anak-anak yang menjadi zuriatnya atau menjadi pelapis baginya. Ya, nanti insya-Allah kita akan detailkan sikit berkenaan dengan beberapa jenis syirik dan pembahagian syirik untuk kita lebih mendalami tentang larangan yang ditegur oleh Luqmanul Hakim dan apakah kesan syirik itu. Ini kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah, dan kita akan ikuti juga sesudah itu dengan pesanan Luqmanul Hakim yang seterusnya insya-Allah. Wallahu taala alam bisawab. Sekadar itu untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.